Jadi apa yang diwedarkan tu saya rasa banyak yang tidak betul daripada yang betul. Silakan. Mohon Apa penjelasan. Usul dibawa YB Asma, isu daging haram dan sah, dek kerana katil tamak kita semua jadi susah. Bermula pada 1 Disember lalu, suatu serbuan bersepadu pihak berkuasa di sebuah gudang di Senai, Johor telah diketuai oleh Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Johor telah dilakukan dan kita tengok daripada laporan akhbar dikatakan bahawasanya mereka menggunakan permit buah untuk mengimport daging yang tidak disijilkan. Ini berdasarkan laporan daripada akhbar. Dan ada juga yang mengaitkan kes ini dengan salah guna syarikat yang dimiliki oleh Bumiputra untuk menipu pihak berkuasa. Jadi kita dapati ada banyak laporan yang berlega-lega di akhbar dan ia telah menimbulkan persoalan dan kegusaran di peringkat rakyat sendiri. Terutamanya saya berpendapat usul ini dikemukakan kerana ia melibatkan kepentingan ramai. Antara jenama yang biasa kita guna apabila melibatkan daging import ialah Alana. Tetapi sampai hari ini kita tidak dapatlah sama ada pengesahan di pihak kerajaan senarai jenama-jenama mana yang sebenarnya dikaitkan dengan perkara ini. Sebab kita orang Islam, perkara syubhat pun kita tak boleh nak dekat sebenarnya. Dan juga penafian daripada pihak syarikat sendiri. Setakat ini Inna halalu bayyinun wa inna harama bayyinun wa bainahuma mustasyabihat la ya'lamuhunna katsiran minan nas faman ittaqa syubha faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan antara keduanya dinamakan mustabihat. Ramai tidak mengetahui berkenaan perkara yang mustabihat. Sesiapa yang menjauhi perkara yang mustabihat itu sesungguhnya ia menyelamatkan dirinya dan juga kehormatannya. Dan kita bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh sebabi Senator Asmat tadi. Alana ataupun Early Burger telah menafikan ianya terlibat. Isu yang timbul di dalam penyiasatan kita di bawah Kabinet HEP ialah kita bukan tak mahu nak reveal nama yang terlibat ini, tapi ianya ialah kerana satu syarikat, esok kita akan tuduh satu company, satu syarikat dia ambil daging kemudian dia chop gunakan syarikat lain. Saya harap Wabi Senator faham. Mana dia ni satu pengumpul, kemudian dia ambil satu daging, dia chop satu jenama yang menjadi demand yang tertinggi dan harga yang paling mahal. Jadi kalau kita reveal nama syarikat tersebut, maka syarikat tersebut akan menjadi, jenama daging tersebut akan menjadi tarnish. Sedangkan itu bukan salah dia. Ataupun masih tak faham lagi? Ia katanya syarikat ataupun jenama yang menjadi demand sekarang, contohnya brand A. Jadi company yang akan dituduh ini ambil daging dari luar, dia chop brand A pada kotak tersebut. Jadi kalau kita masuk dalam surat khabar mengatakan bahawa brand A lah yang buat pemalsuan ini, maka brand A akan terlibat. Sedangkan bukan kerja dia. Maknanya ni dia kopi daging ataupun cat yang menjadi demand tertinggi dalam negara. Oleh itu, kita mohon Timbalan Menteri memberi pandangan dan jawapan bagaimana mengatasinya. Bukan menambah lagi naratif. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih atas itu. Jadi apa yang kita tindakan yang telah kita ambil ialah kita sita semua daging yang kita rampas. Itu kita sita. Dan kita beku aset company tersebut yang nilainya RM1 juta. Kita dah beku, kita dah freeze dan kita mungkin akan dakwa dalam masa dekat. Cuma esok kita akan dakwa company tersebut untuk tindakan memalsukan. Kerana apa yang kita dapat di company ini, company yang memalsukan CJ halal dan juga halal ini, kita dapati 24 unit rubber stamp. Rubber stamp daripada company-company yang dia punya brand daging tersebut menjadi permintaan tinggi. Faham ya? Maknanya dia buat satu rubber stamp, chop di premis tersebut untuk nak chop pada kotak-kotak yang diedarkan. Jadi kita rampas semua sekali. Itu tindakan kita di bawah kapasiti yang kita ada di dalam KPDN HEP. Lagi? Okey. Kemudian selain daripada itu, kita juga akan di samping itu kita terdapat juga 5,000 keping stiker logo Jalal Hakim yang ditiru.
Yang ditiru. Ini tindakan yang kita buat dan dapatan yang kita tu, dan sejumlah 2,428 kotak daging beku turut disita yang menggunakan logo halal yang disaki palsu yang nilainya ialah RM738,640. Jadi ini tindakan yang kita ambil. Kemudian kita juga mendapati 2 buah lori yang menggunakan logo halal JAKIM yang dipalsukan, dan kita juga mensita lori tersebut, dan jumlah sitaan kita dengan kedua-dua barang yang ada dalam lori tersebut bernilai 1.03 juta ringgit. Jadi adakah benar kes ini sebenarnya telah berlangsung selama 40 tahun? Saya ada juga membaca berita daripada KPDNHP yang menafikan ia telah berlangsung selama 40 tahun. Tetapi laporan itu masih tidak jelas untuk memberikan keyakinan kepada kita kalau lah rakyat. Kalau 40 tahun yang Muhammad Senator, sehat, segar bugar juga kita ya. Apa yang berlaku ini tidak berlaku. Kemudian ada yang mengatakan ianya dah berlangsung selama 40 tahun. Pada saya itu tidak benar. Kerana sekad yang kita jumpai ini baru berdaftar pada tahun 2014. Kemudian dapat import pada 2017. Jadi apa yang diwedarkan itu saya rasa banyak yang tidak betul daripada yang betul. Silakan. Mohon penjelasan. Apa lagi langkah? Tularan yang mengatakan bahawa daging yang diimport itu melibatkan daging kangaroo. Walaupun ada juga yang menafikan kangaroo ini melibatkan isu undang-undang di Australia. Dan ada juga yang meletakkan gambar dan sebagainya. Jadi sangat penting kita mendapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan berkaitan dengan perkara ini. Kemudian isu yang dibangkitkan baru ni mengatakan ada daging kuda, daging kangaroo. Dapatan yang kita buat daripada Jabatan Kimia, ianya bukan daging kuda dan bukan daging kangaroo dan bukan daging babi. Jadi ini juga satu benda yang menimbulkan keresahan rakyat. Jadi terima kasih kepada mohon penjelasan. Mohon penjelasan. Siap, habiskan dulu. Terima kasih kepada Jabatan Kimia yang mempercepatkan. Sebenarnya prosesnya mengambil masa hampir sepatutnya sebulan, tapi oleh kerana perlu dan keresahan masyarakat. Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi disebut secara jelas ya bahawa hasil penyiasatan Jabatan Kimia itu harus disebutkan kembali sebelum permohonan untuk penerangan penjelasan dibuat. Jadi tidak ada daging babi di dalam siasatan itu. Apa yang dimaklumkan kepada kita bahawa ada daging kangaroo dan daging kuda dalam apa yang disita tersebut, kita hantar semua sekali, bukan terpilih-pilih. Apa yang kita ambil kita hantar semua sekali ke Pejabat Kimia, dan Pejabat Kimia telah memberi laporan berita bahawa tidak ada daging kangaroo, tidak ada daging kuda dan tidak ada daging babi daripada apa yang kita sita tersebut. Jadi ini suatu yang menggembirakan kita sebagai rakyat Malaysia.